Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di saluran Zadin Abadi di platform youtube.com. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada saudara-saudara yang sering mengikuti video-video yang saya telah muat naikkan di saluran ini. Kepada saudara-saudara yang pertama kali mengikutinya, saya ucapkan selamat datang dan salam perkenalan. Hari ini saya akan menyentuh tentang sejarah kumpulan dan persatuan pelukis Malaysia seperti yang ditulis oleh Profesor Madya Mulyadi Mahmud yang ditulis dalam buku Seni Lukis Moden Malaysia, Era Perintis hingga Era Pluralis 1930-an hingga 1990-an. Bermula dari akhir kurun ke-19, perkembangan seni lukis moden di Eropah dihayati menerusi klasifikasi, aliran dan kumpulan pelukis yang lazimnya memiliki persamaan pendirian. Misalnya kumpulan pelukis impresionalisme yang berkembang di Perancis dalam tahun 1860-an sebagai reaksi kepada fahaman seni akademik dan romantik. Meskipun tidak bersatu secara formal, kumpulan yang terdiri daripada Monet, Manet, Degas, Pissarro, Roneo dan Sisley itu sering mengadakan pameran bersama. Perkembangan seni lukis moden di Malaysia boleh dihayati menerusi sejarah persatuan dan kumpulan seni lukis tempatan yang memfokus kepada pelukis, karya, tujuan, prinsip, style, ikonografi dan aktiviti-aktiviti yang sering dilakukan. Ini dapat dilihat seawal tahun 1930-an apabila kumpulan pelukis cat air Pulau Pinang aktif berkarya merakamkan keindahan alam tempatan. Dan menurut Reza Piadasa, penibatan terhadap seni lukis easel di Malaysia pada tahun 30-an telah dimulakan oleh sebuah kumpulan pelukis cat air di Pulau Pinang. Percubaan mereka untuk menggambarkan pemandangan alam tempatan secara tidak langsung mengasaskan tradisi seni lukis moden di negara ini. Antara pelukis tersebut ialah Abdullah Arif dan Yong Mun Shen. Karya-karya Abdullah Arif seperti Coconut Plantation Dawn ataupun karya Yong Mun Shen berjudul Rumah Atap di Tepi Laut 1960 memperlihatkan kepakaran mereka mengolah cat air, iaitu media yang termudah diperoleh ketika itu. Dari sudut style, kematangan karya mereka dapat dihayati menerusi kespontanan mereka membuat sapuan berus dan teknik basah yang lahir daripada warna-warna segar. Bagi Yong Mun Shen, karyanya banyak tertumpu pada aktiviti manusia, di samping kecenderungannya menggarap tradisi catan lanskap Cina yang berkonsepkan penyatuan manusia dengan alam. Kumpulan pelukis yang mengasaskan Angkatan Seni Halus Nanyang di Singapura pada tahun 1938 turut memberi sumbangan ke arah perkembangan seni lukis moden tempatan. Kebanyakan mereka berasal dari China, berhijrah ke Malaya selepas revolusi komunis, bersama-sama pengalaman dan pengetahuan seni Barat dan China. Karya mereka menampilkan ciri-ciri pertembungan budaya serta style Timur dan Barat dengan subjek-subjek tempatan. Antara pelukis yang disegani ialah Cheong Su Ping, Chen Hien Si dan George Chen. Pada tahun 1954, kumpulan pelukis Wednesday Art Group ditubuhkan di Kuala Lumpur oleh Peter Harris, seorang pelukis berbahasa Inggeris, pendidik seni serta pengawas pendidikan seni lukis di Kementerian Pelajaran. Kumpulan yang menganggap seni sebagai media ekspresi diri itu telah melahirkan pelukis-pelukis penting seperti Patrick Ng, Ismail Mustam, Syed Ahmad Jamal dan Zulkifli Buyung. Memandangkan prinsipnya yang agak bebas itu, pelbagai style dan tema wujud dalam karya-karya pelukis kumpulan itu. Tema landscape, alam kanak-kanak dan kemasyarakatan dikupas terutamanya menerusi media cat minyak dengan sapuan-sapuan warna tebal bertindan-tindan
ala teknik impasto. Kebanyakan karya para pelukis Wednesday Art Group mengandungi imej-imej figura manusia yang jinjang, agak digayakan seperti karya-karya Peter Harris. Salah sebuah kumpulan pelukis yang memegang prinsip bahawa seni sebagai wadah ekspresi nilai-nilai budaya ialah Angkatan Pelukis Semenanjung. Kumpulan ini ditubuhkan di Kuala Lumpur pada tahun 1956 dengan dikongsikan oleh Husin Anas, manakala Allahyarham Tan Sri Yaakob Latif menjadi penaung yang pertama. Ahli kumpulan ini banyak menumpukan pada karya-karya berbentuk potret yang disesuaikan dengan identiti kebangsaan, misalnya menerusi pakaian, adat resam dan pekerjaan. Meskipun lanskap turut dipaparkan, ia tidaklah menjadi elemen penting seperti potret. Dalam karya Mazli Maksum Menanti Nelayan 1961, lanskap menjadi latar belakang pada potret seorang gadis Melayu berkebaya. Angkatan Pelukis Semenanjung yang masih aktif sehingga kini menjadikan prinsip-prinsip rukun negara dan dasar kebudayaan kebangsaan sebagai prinsip untuk berkarya. Sekitar tahun 1960-an hingga 1970-an, jelas memperlihatkan kemuncak kecenderungan pelukis-pelukis tempatan pada aliran seni lukis barat, terutamanya ekspresionisme dan abstrak ekspresionisme. Ini disebabkan bertambahnya bilangan pelukis tempatan yang melanjutkan pelajaran ke luar negara serta kembali dengan pengalaman serta pengaruh gaya seni barat. Dalam konteks kumpulan, pelukis-pelukis yang cenderung pada abstrak ekspresionis termasuklah Syed Ahmad Jamal, Teh Hui Kiat, Ismail Zain serta Abdul Latif Mohidin. Walau bagaimanapun, seperti post-impressionis di Perancis, ia bukanlah sebuah kumpulan yang terancang. Kecenderungan terhadap style abstrak ekspresionis terus subur hingga tahun-tahun 1980-an dan 1990-an. Misalnya dalam karya-karya Yusuf Ghani seperti Siri Tari 1989, pengaruh style barat lain turut kelihatan seperti ciri-ciri kubisme dalam catatan Ku Sui Ho Bright Day 1965. Pada tahun 1974, kumpulan Anak Alam ditubuhkan. Kumpulan yang menjurus kepada peranan individu dalam memperkembang dan meluaskan skop seni ini turut terlibat dengan teater dan puisi. Selain daripada Abdul Latif Mohidin sebagai pengasasnya, Anak Alam turut disertai oleh Zulkifli Dahlan, Ali Rahmat, Abdul Ghaffar Ibrahim dan lain-lain lagi. Kumpulan yang tidak mempunyai prinsip style yang khusus ini melahirkan pelbagai bentuk dan gaya seni. Unsur-unsur Picasso dan Surrealisme wujud dalam karya-karya Ali Rahmat, sementara karya-karya Zulkifli Dahlan dan Mustafa Ibrahim memiliki tata bahasa kartun dan karikatur. Persatuan Pelukis Malaysia pula telah dilancarkan dengan rasminya pada 25 April 1980 di Balai Seni Lukis Negara. Fungsi Persatuan Pelukis Malaysia antara lainnya bertujuan mengembangkan seni selaras dengan aspirasi kebudayaan bangsa, mengawal dan meninggikan keadaan moral, sosial dan material pelukis, bekerjasama dengan kerajaan dan memajukan seni serta menggalakkan dan menonjolkan kemajuan seni lukis di dalam dan di luar negara. Persatuan yang lebih ke arah kebajikan itu meninggikan lagi dan mengembangkan dunia seni lukis tempatan menerusi pelbagai aktiviti seperti pameran, ceramah, seminar dan lawatan. Syed Ahmad Jamal telah menjadi presidennya yang pertama. Segala kesimpulannya, peranan persatuan dan kumpulan pelukis dalam memajukan dunia seni lukis tanah air memang tidak dapat dinafikan. Wujudan sesebuah kumpulan baru tidak bermakna kumpulan yang mendahulunya mati atau terkubur. Sebaliknya, terus berkembang dan mengembangkan seni. Saudara-saudara, saya telah bacakan tadi tulisan Profesor Madya Mulyadi Mahmud dalam buku Seni Lukis Moden Malaysia. Dari situ dapat kita fahami bahawa kewujudan persatuan-persatuan pelukis di Malaysia ini bermula daripada cetusan beberapa individu yang sealiran pemikiran, sealiran konsep melukisnya dan kefahaman mereka tentang seni lukis itu sendiri.
Lalu dari situlah berkembangnya persatuan-persatuan lain dan wujudnya lebih ramai keahlian dalam kumpulan tersebut. Untuk kali ini saya rasa saya sudahi di sini terlebih dahulu. Semoga apa yang saya paparkan ini mendapat manfaat dan dapat dihayati oleh rakan-rakan pelukis yang lain yang sedia ada di Malaysia. Salah silap saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.